Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kak Yan dari Kak Yan merupakan setiausaha Kelab Wanita Ikon Johor. Okey, untuk kita bersama-sama hari ini membincangkan tentang topik wanita berkebun sebagai hobi dan baik untuk kesihatan mental dan fizikal. Terima kasih kepada yang bersama kami. Boleh tuliskan dekat ruangan komen untuk kita ready bersama dua panel istimewa kita malam ini, iaitu ada dekat belakang stage Datuk. Okey. Saya persilakan Puan Farhana. Okey, Puan Farhana Abdul Samad. Beliau merupakan naib pengerusi Kelab Wanita Ikon Johor. Kita macam ni. Okay, Assalamualaikum Puan Farhana. Assalamualaikum Puan Zato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kami Puan. Tanpa melengahkan masa, saya ulang sekali lagi. Hari ini kita membahaskan tentang topik wanita berkebun. Okay. So kita bawakan hari ini wanita berkebun dari sudut tradisional. Kan tradisional maksudnya ada tanah, ada apa tu Puan Farhana, ada kawasan yang besar. Dan kita ada Puan Zatul yang sangat pakar dalam hidroponik. Nanti kita sama sekejap lagi. Okay, so kita persilakan Puan Farhana untuk kenalkan diri. Silakan. Ataupun kita boleh mulakan dengan Puan Zato. Silakan Puan. Perkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh yang mengikuti live ini ya. Saya Puan Azizatul Badariah. Sekarang saya menetap di Bandar Bukit Mahkota, Kajang, Selangor. Ya. Kajang. Saya seorang pesara guru yang dulu memang saya dah bersara dah hampir 7 tahun dan memang sepanjang selepas bersara ni saya memang aktiviti hobinya menanam tanaman yang edible lah, yang boleh dimakan, yang kita boleh katakan sebagai kebun dapur. Kebun dapur yang semua kita gunakan untuk keperluan dapur. Dah berapa lama Puan Zato bergiat dalam hidroponik ni Puan? Dah berapa lama? Hidroponik ni memang dari tahun 2012. Ya, 2012 saya mengikuti jugalah kursus-kursus yang dianjurkan oleh pihak Jabatan Pertanian. Saya ikuti sendirilah di hujung minggu kerana minat tu kan. Sebelum Puan mulakan macam nak tanam minat menanam hidroponik tu, memang daripada kecil ataupun dulu-dulu memang Puan ada minat ke, ataupun apa yang mendorong Puan untuk memulakan berkebun secara hidroponik ni? Kerana kita ni kan rumah di kawasan perumahan ni kan tak luas, ya, terhad kawasan. Jadi kita kena memaksimalkan penggunaan apa yang ada. Jadi dengan cara lainnya kita tak ada tanah, tak banyak tanah. Jadi kita kena gunakanlah cara lain untuk dapat bercocok tanam, dapat hasil yang kita perlukan. Tetapi kita tak memerlukan tanah sebagai medium untuk menanam tu.
Oh, maksudnya kalau tak ada tanah yang luas pun, sebab saya dapat gambar kita boleh daripada menanam. tu. Kan? Ya. Macam dia macam pipe-pipe warna putih tu kan? Apa nama yang macam tempat pasu-pasu tu? Ada nama special tak Puan? Okay. Yang itu sebelum saya membeli set tersebut, yang itu dipanggil hydropot. Hydropot di mana dia adalah salah satu daripada invention hidroponik itu. Tetapi dibuat bertingkat-tingkat dan kita hanya perlu tanam, tak perlu siram dan sangat sesuai lah untuk wanita berkerjaya dan ibu-ibu yang sibuk. Sangat menarik. Saya terangkan semula dengan rakan-rakan kita yang menonton ya. Hidroponik ni adalah satu cara menanam pokok secara moden tanpa menggunakan banyak tanah dan lebih kepada nutrisi. Betul tak Puan? Memang tidak menggunakan tanah langsung. Masya Allah. Puan, kita ada soalan dekat sini Puan. Kita ada soalan daripada Putra Nami. Beliau bertanya, selalu pakai baja apa tu? Selalu pakai baja apa? Untuk hidroponik ni kita ada baja dalam bentuk cecair, iaitu baja yang kita panggil dia baja A dan baja B. Yang mana kedua-dua ni perlu digunakan bersama kerana satu tu untuk pertumbuhan, satu lagi tu untuk menghasilkan yang lebih sihat, tanaman yang lebih sihat. Jadi dua-dua tu kena guna. Baja AB. So baja AB ni kalau kita nak dapatkan, macam mana nak dapatkan? Senang ataupun susah nak dapatkan? Sekarang ni di mana-mana, dekat mana-mana nursery yang menjual bahan untuk pertanian memang ada dijual. Oh, Masya Allah. Okey. Maksudnya kalau anda berminat, anda kat luar sana nak cuba dengan hidroponik ni, anda boleh nak cari grup kan? Cari grup yang sama-sama minat. Nanti kita boleh dapat information dia kan Puan? Ya. Jangan gunakan media macam Facebook tu untuk seronok-seronok je. Kita boleh mencari ilmu di dalam tu. Betul. Dan macam hari ni juga. Kerana saya pun join juga beberapa grup dalam Facebook tu. Macam grup berkebun di kebun bandar, grup hidroponik. Jadi kita di situ boleh berkongsi. Ni Kak Yan ada kongsikan dekat chatting ni, grup berkebun di bandar. Okey, saya nak tanya Puan Farhana sekejap, tapi sebelum kita tanya Puan Farhana, kita nak mainkan satu VT, kebun-kebun Farhana. Okey? Sekejap. Bunga matahari. Bunga matahari. Kacang panjang. Jagung. Petola. Petola. Timun. Puan Farhana. Okey. Tadi Puan Farhana terhilang sekejap. So Puan Farhana boleh kenalkan diri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Minta maaf tadi line tiba-tiba hilang. Tak tahu dia pergi mana. Duduk kampung macam ni lah risiko line internet agak slow sikit.
Okey, saya kenalkan diri, nama saya Farhana binti Abdul Samad. Saya merupakan naib pengerusi Kelab Wanita Ikon Johor. Saya juga suka bercucuk tanam dan saya dipanggil oleh Kak Yan untuk sharing apa yang kita boleh buat untuk happykan diri kita sebagai wanita. Sejak bila Puan Farhana start bercucuk tanam ni? Sebenarnya kalau nak ikutkan asalnya lah masa kita muda-muda memang tak ada pandang pun benda ni semua, betul tak? Tak heran pun, tak ada pun dalam kepala nak cucuk tanam ni, memang tak ada minat langsung. Tapi bila mungkin sebab faktor usia, bila faktor usia tu kita nak mencari sesuatu yang boleh happykan diri kita. Apa yang boleh buatkan kita rasa happy. Kita tak perlu, yalah, bila faktor usia ni kita nak memerlukan sesuatu yang sentimental value, yang very soft gitu kan. Jadinya startnya lah saya sebelum ni saya duduk rumah taman. Jadi memang ruang tu memang jadi satu masalah sebenarnya. Tapi sebabkan minat, kita belajarlah daripada polybag gitu. Kita tanam yang renek-renek. Masa rumah taman saya tanam renek. Kacang panjang renek, kobis renek. Semua yang renek-renek yang tak payah pancang-pancang tu tak payah. Jadi pun alhamdulillah mengeluarkan hasil. So bila saya berpindah ke kampung ni, Masya Allah, lagilah bila saya tengok kawasan yang luas, saya dah macam lupa dunia sekejap lah. Saya, Ya Allah, cakap, sebelum ni kita komplain kan, cakap aku tak ada tanah, tak ada tempat. Itu je lah biasa kan, biasalah manusia. Bila duduk kat sini, dah macam excited gila lah. Excited gila, sangat excited gila bila tengok tanah. Itu saya lah. Saya tak tahu orang lain, memang excited gila tengok tanah. Puan Farhana, tadi ada soalan daripada kita punya rakan tanya tentang baja. Jadi baja Puan Zatul untuk hidroponik tu nama dia baja AB ya Puan tadi? Baja AB. Ya. Kalau macam Puan Farhana, apa jenis baja yang Puan Farhana gunakan? Sebab cara menanam pokok Puan Farhana dan Puan Zatul memang agak berbeza ya. Puan Zatul lebih kepada di dalam taman menggunakan cara hidroponik dan Farhana ada tanah yang luas dan tanam pokok secara kita panggil konvensional lah. Puan Farhana pakai baja apa? Baja. Kalau macam tempat saya ni, dekat belakang rumah saya ada kandang kambing terbiar. Jadinya saya manfaatkan tinja-tinja kambing yang dekat bawah kandang tu, saya manfaatkan. And then benda yang sama, seminggu sekali saya akan siram dengan baja AB. Baja AB ni tak dinafikan memang the best. Make sure baja AB ni hidroponik boleh, yang konvensional pun boleh? Yes. Macam saya, baja AB ni saya buat spray. Okay. Awal pagi ataupun lewat petang sebab kita nak adakan dia masa untuk daun tu serap baja tu. Jangan siram dia tengah hari pukul 10 tu, tak mau sebab bila dia kena matahari benda tu membazir macam tu je. Kalau boleh kita spray awal pagi. Jadi dia punya jadi dia sempat serap. Daun tu sempat serap sebelum dia kena matahari, dia kering dekat atas daun. Macam tu. Okey. Kita teruskan kepada soalan daripada rakan kita daripada PUGFM Niaga untuk Puan Zatul soalannya. Tanaman hidroponik ni tahan berapa lama? Tanaman hidroponik biasanya kita menanam yang 2-3 bulan saja dah kita boleh tuai. Dia jangka hidup dia tu, jangka hayat dia maknanya sampai kita boleh tuai tu hanya 2-3 bulan sahaja. Jadi maknanya selepas kita tuai, kita akan tanam baru. Dia berpusing-pusing macam itulah.
Jadi maksudnya kita boleh recycle berapa kali tu? Katalah kita tanam pokok terung lah contoh. Terung, katalah Puan Zata dah dapat buah terung tu. Lepas tu berapa kali? Berapa kali yang sampai berapa kali kita boleh dapat hasil? Sebab Kak Yan ni memang tak puas. Okey, kalau macam pokok terung, dia tak berapa digalakkan kalau kita guna macam set yang saya tunjukkan tu. Oh, okey. Kerana dia medium dalam pasu tu bukan tanah. Jadi kalau kacang jenis yang datang berkayu dan pokoknya tinggi, dia tak boleh hidup dalam tu kerana dia akan rebah, dia perlukan sokongan. Oh, jadi apa tanaman yang sesuai dengan hidroponik? Boleh Puan sharekan? Saya terus share dekat sini. Kalau hidroponik yang menggunakan set hydropot tu, dia lebih kepada tanaman sayur-sayur berdaun. Okey, faham. Macam sawi, bayam, salad. Jadi yang rendah dia tak tinggi. Kalau tanaman yang tinggi, dia tak boleh secara hidroponik totally. Dia kena separa hidroponik. Yang mana kita tanam secara lain pula, iaitu secara fertigasi. Oh, fertigasi. Fertigasi itu ialah kita tanam dalam polybag. Tanam dalam polybag yang kita atur di atas tanah atau di atas para, dan kita salurkan air baja dia melalui pipe kecil. Tapi menggunakan baja AB tu juga. Oh, maksudnya boleh tak saya katakan fertigasi tu dia ada penggunaan air. Kalau compare dengan hidroponik tu dia lebih kepada tanpa tanah dan tanpa air macam tu. Air, hidroponik, hydro tu air. Okey. Hydro tu dah air. Cuma pembacaannya adalah melalui air yang kita bercampur baja. Kita dah campur baja, kita letakkan dan ada motor, macam motor aquarium tu untuk yang akan menggerakkan air tu bergerak untuk melalui saluran tu. Okey, saya rasa saya dah faham yang yang Puan Zatul ada sharing dengan Kak Yan yang ada tong besar, kemudian ada saluran air tu dia lalu dan dia berpusing macam tu. Ya. Dia akan masuk dan berpusing hinggalah air dalam tu je yang kita perlu tambah jika berkurangan. Kita tak usik kita punya tanaman tu. Oh, Masya Allah. Okey, kita ada kat sini Tuan Dahlan Junus. Okey, Tuan Dahlan Junus adalah sahabat kami, usahawan kami dalam tim kami di Modul Usahawan sebenarnya. Beliau kata kat sini sesiapa yang nak dapatkan baja AB atau baja organik boleh hubungi saya di 019-769-5204. Bagus. Bagus kan. Beliau merupakan usahawan petani moden di Kota Tinggi. Beliau mempunyai beberapa hektar apa tu nama dia, cili padi. Beliau mengusahakan cili padi. Cili padi secara besar-besaran untuk supply pasar dan juga catering-catering besar. Terima kasih Tuan Dahlan bersama kami. Saya rasa Kak Yan rasanya Encik Dahlan ni pun menggunakan cara fertigasi. Fertigasi ni maknanya di dalam polybag yang dia disiram menggunakan peralatan pipe-pipe kecil yang disambung-sambung ke tong baja, di mana penyiraman tidak diperlukan. Kerana adik saya sendiri pun menanam cili di Ipoh. Dia menggunakan cara fertigasi ni, iaitu dia memang tanam dalam polybag dalam 3,000, 4,000 pokok macam tu.
Tapi tidak perlu disiram, hanya perlukan salurkan air baja dan secara basi. Okey, faham. Puan Farhana, saya nak tanya Puan Farhana, kan macam tadi Puan Zato cerita tentang adiknya menjalankan penanaman pokok cili dan menjana pendapatan. Pada pendapat Puan Farhana, katalah sekarang ni kan pandemik. So ada ramai wanita yang mungkin duduk dekat kampung, duduk dekat bandar yang macam mana kalau contohnya ada tak peluang-peluang menjana pendapatan dengan berkebun ni? Berkebun secara tak kisahlah konvensional ataupun hidroponik. Selama Puan Farhana berada di kampung kan berkebun, ada tak Puan Farhana rasa ini ada peluang untuk wanita-wanita yang nak jana pendapatan? Ataupun apakah yang Puan Farhana rasa kalau kadang-kadang kita dekat kampung macam semua orang dah tanam pokok, contoh kan? Apa pendapat Puan Farhana? Kalau pada kita nak pada saya berbudi pada tanah ni takkan rugi. Kan kita buat apa pun kalau kat tanah tu ada hasil, insya-Allah. Macam saya tanam sayur ni memang saya niat untuk sedekah-sedekahkan untuk janjiran. Jadi kalau setakat ni dah ada yang mengikut buat kebun dekat tepi rumah. Alhamdulillah, saya round tengok dah start dia orang berkebun. Sebab dekat sini komuniti dia tanam apa tahu? Tanam keladi, ubi, pisang. Memang itu. Kat rumah ni hari-hari dapat ubi, dapat pisang, dapat keladi. Jadi saya ambil sesuatu kat situ, saya tak akan tanam benda yang sama. Saya akan tanam benda yang different untuk saya balas pemberian diorang. Jadi kalau yang mana kata untuk tambah pendapatan tu, memang sangat bagus lah kalau kita bertani ni, tak akan rugi, insya-Allah. Banyak je pasaran kat luar tu. Macam dekat sini pun ada je pasar-pasar, boleh je hantar kat pasar-pasar. Lagi kalau kita tanam sendiri, confirm tak ada racun. Kan? Sangat selamat. Dan saya mencelah sikit ya Kak Yan. Macam saya duduk di taman perumahan ni, bila kita tanam sayur lebih, ada je jiran-jiran yang nak beli. Dia kata dah pasti-pastilah tidak ada, dia organik dan tidak ada racun serangga. Maknanya ada je sumber pendapatan kalau dia nak convert kepada pendapatan. Ya. Kita ada ikut sekejap cari berai. Bising sikit. Saya tak pasti mana. Okey. Puan Farhana. Saya nak tambah sikit. Silakan. Macam yang sekarang saya tanam kacang panjang, saya tanam bende, saya tanam petola, memang kena kutip hari-hari. Kalau kita nak makan hari-hari, benda yang sama boleh makan ke tak? Jadi memang benda tu memang muai, memang berbaloi. Hari-hari kena kutip, setiap pagi kena kutip. Oh, itu yang Puan Farhana buat sistem baca. Maksudnya bagi orang yang tanam keladi, bagi Puan Farhana keladi, Puan Farhana bagi petola. Ya, sebab saya asalnya saya tanam tu memang saya tak ada niat nak jual. Sebab saya baru duduk sini, jadi saya tak ada benda nak balas bagi diorang. Diorang duit tak nak. Jadi itulah saya buat macam gitu. Saya ada sayur, saya akan balas dengan apa yang saya ada. Diorang happy, saya pun happy. Alhamdulillah. Puan Zato, kalau macam saya rasa dekat Puan Zato ada on handphone tak? Tak. Oh, tak ada. Okey. Dia ada ikut. Okey, tak apa. Kalau contoh saya dengar suara saya balik macam mana ni? Berlantun balik. Okey, apa kata Puan Zato, saya remove sekejap, Puan Zato masuk semula. Guna link tadi ya. Okey, sementara tu kan Puan Farhana, kita ada Hajar Rohaiza, My Rembulan, Masya Allah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Topik yang menarik untuk dibincangkan ketika PKP. Antara metod untuk elak burn out ketika PKP, aktiviti bercucuk tanam. Kan ramai orang kadang-kadang stres kat rumah kan, macam memikirkan apa nak jadi, memikirkan tentang mungkin mereka ni ada yang pernah dijangkiti virus COVID dan alhamdulillah lepas tu sembuh kan. Katalah diorang ni kadang-kadang rasa anxiety, rasa stres, rasa macam aku nak buat apa ni. Apa saranan Puan Farhana untuk diorang ni menjadikan aktiviti berkebun ni sebagai aktiviti yang boleh mengisi masa mereka dan hilangkan rasa stres? Silakan Puan Farhana. Memang betul. Bercucuk tanam ni sebenarnya dia riadah. Dia bercucuk tanam ni dia riadah. Bila kita bercucuk tanam ni memang mandi peluh. Itu dah memang akan mandi peluh punya. Bila dah mandi peluh tu automatik badan kita sihat. Kan? Bila dah keluar peluh badan kita sihat, otak kita sihat, hati pun senang. Lagi bila dah keluarkan hasil, dia punya nikmat tu memang kata-kata ni tak ada untuk ungkapkan macam mana rasa puasnya sebab daripada biji benih tau. Daripada biji benih. Kita nak menunggu dia keluar 2 daun, 3 daun. Ya Allah, kita yang merasa tu nak nunggu dia 2 daun, keluar 3 daun, keluar 4 daun. Memang nikmat dia yang tak boleh diucap. Pada saya bercucuk tanam ni macam me time. Sebab bila PKP kita tak boleh keluar. Kita tak boleh nak ngeteh. Kita tak boleh. Semua tak boleh. Jadi kita boleh buat apa? Kita kena berfikirkan apa yang boleh buat kita happy. Yang paling mudah kita bercucuk tanam. Paling mudah. Sangat mudah. Betul tak Puan Zaki? Ya, memang. Kan? Kalau kita tengah kalau pagi-pagi kan, pagi kita bangun lepas subuh dah apa semua, kita akan keluar tengok tanaman, belai-belai dia. Sangat boleh memang seronok. Dan kita tak ada terfikir pun. Sampai saya pernah satu masa bila orang kata stresnya duduk dalam rumah PKP. Saya rasa tak ada stres apa pun. Serius. Kerana terapi tu pokok-pokok yang kita tanam tu sebagai terapi. Bila betul. Boleh tengok tu selai-selai ada ulat ke tak ada ulat. Allah bestnya. Dan saya pula nak menanam pokok. Macam saya memang kita kan bila tambah pula kalau kita tanam dari biji benih tu, dia dah mula keluar, dah mula berbunga. Allah, seronoknya nak tunggu bila lah nak keluar buah pula. Betul. Seronok. Ya betul. Lagi satu macam saya punya bukan. Saya punya keseronokan kan bila saya berbual dengan pokok tu. Lepas tu pokok tu macam memberi respon dekat saya. Saya cakap, awak boleh faham ke? Bila saya dengan pokok, saya tak ada orang lain, saya akan berbual. Masa macam pokok kacang botol saya, lambat berbuah. Saya dah geram dah. Daun banyak, saya cakap. Awak, kalau awak tak berbuah, saya tebas awak habis tau. Awak jangan main-main. Esok dia keluar bunga. Saya cakap, ya Allah. Cakap, awak dengar ke saya cakap? Saya boleh berkomunikasi dengan dia bila cakap, ya Allah ya Tuhanku, dia pun makhluk Allah kan, dia pun berfikir hari-hari. Jadinya macam, bila gitu saya lagi nak berbual dengan dia. Saya nak berbual, cakap buah banyak-banyak, nanti boleh bagi manfaat ke orang lain. Alhamdulillah, pokok-pokok saya buah memang tak berhenti. Masya Allah. Macam saya dekat rumah ni adalah tanam pisang juga dekat satu sudut. Walaupun rumah tanahnya tak banyak, ada juga yang saya tanam di tanah. Pokok ada pokok pisang, tebu. Untuk kata cucu-cucu balik ada, boleh jugalah gigit-gigit tebu tu kan. Budak sekarang mana pandai makan tebu. Puan tu bukan duduk dekat kampung kan, dekat kawasan taman kan? Memang taman perumahan. Ya. Tanah tu boleh bayangkanlah berapa banyak saja yang ada. Jadi satu sudut tu sudut penjuru saya tanam pisang. Pisangnya boleh kata 2 bulan sekali ada hasilnya dah.
sepanjang dah saya rasa dah lebih 10 tahun. Kemudian tebu sampaikan saya kenduri kahwin anak saya pun saya boleh tebang tebu, boleh buat hantar mesin, boleh jamu tamu dengan air tebu tu. Fresh. Jadi semua orang kata, dia orang kata, besar mana ladang ni? Dia kata. Saya kata tak, tu penjuru tu je. Dapat 30 batang tu pun punya dah banyak, dah seronok kita. Jadi tak rugi. Dan saya pun dekat sini memang jiran-jiran yang komuniti taman ni, saya pun ada juga buat kelas-kelas macam mana nak buat hidroponik yang murah, yang tak perlu membeli bahan, gunakan botol-botol air minuman, gunakan botol minyak, masak. Kita ajar macam mana nak buat jadi hidroponik tu. Jadi setakat ini feedbacknya baguslah. Oh, Masya Allah. Kalau katalah kami di Kelab Wanita Icon, okay, sebelum tu kita ada Datuk Aziz di sini. Boleh ke ni bagi terapi untuk stres. Kita dah kongsikan tadi Datuk. Datuk merupakan Presiden Kelab Wanita Icon Malaysia. So kami adalah NGO, badan bukan kerajaan yang ditubuhkan daripada mereka yang mendapat anugerah. Okay, anugerah Wanita Icon. Termasuk Datuk Aziz, ada Datin Sharifah Syawati, Datin Ira Ghani, kita ada Datin Raja Riza. Mereka ni adalah tokoh-tokoh sebenarnya. Dan kita semua beruntung Puan Zato, Puan Farhana, sebab kita berada bersama kumpulan yang kita nak bantu ramai wanita dekat sana daripada 5 jenis atau 5 bahagian. Termasuklah pendidikan. Okay, pendidikan. Jadi setiap hari Isnin pukul 10 malam dalam Queen Talk pukul 10 malam kita akan bergile-gile berkongsikan tentang berbagai isu wanita. Okey. Tadi kan Puan Zato, macam mana nak belajar dengan Puan Zato kalau nak belajar hidroponik? Boleh tak saya letakkan nombor Puan Zato dekat sini? Oh, jauh juga tu kalau nak datang. Saya biasa ya. Puan Zato mengajar secara online ataupun secara berdepan-depan? Biasanya saya kalau dipanggil saya pergi ke tempat-tempat tu lah. Kalau dia orang boleh kumpul yang 20 orang satu tempat tu, saya pergilah mengajar situ. Kalau yang berhampiran ni, kalau yang boleh datang ke rumah saya buat di rumah saya lah. Senang saya nak buat teaching aids dia banyak. Saya boleh tunjuk kalau kan. macam tu saya nak melamar ni Puan Zato sebab kami petang tadi pun baru selesai meeting di mana dalam Kelab Wanita Icon kita ada Queen Didik. Okay, Queen Didik adalah kami nak mendidik wanita untuk kepelbagaian ilmu. Contohnya memasak, bercucuk tanam, menjahit, mungkin ilmu-ilmu yang boleh membawa wanita ni tadi keluar daripada mereka punya kepompong macam stres, kepompong tak tahu nak buat apa ataupun macam mana nak jana pendapatan kan. InsyaAllah tahu Puan, saya memang kena take note ni. Kita boleh buat online kan, buat online. Nanti Puan cakap lah, set ni berapa ringgit, kena beli baju ni berapa banyak, contoh kan. Kita boleh settingkan. Okey, saya nak teruskan soalan untuk kalian. Kita cerita benda yang best je kan daripada tadi. Excited je. Farhana pun daripada biasa-biasa dia dah gini-gini dah kan. Tentang bercucuk tanam ni, apakah cabaran? Bila kita kata cabaran ni macam ada tak perkara-perkara yang macam menjadikan mungkin you rasa macam malah nak tanam lepas ni, ataupun cabaran dia mungkin daripada segi kos ataupun dari segi pokok tak jadi. Apa cabaran yang Farhana pernah alami semasa bercucuk tanam ni? Silakan. Pernah? Ya, okey. Terima kasih. Pernah. Bila saya beli benih lain, bila dia tumbuh jadi lain. Saya cakap, saya beli benih lain. Bila tumbuh jadi lain. Nasib baik benda-benda yang saya beli tu, saya akan label dia tu, saya akan tulis. Saya semai berapa hari bulan, saya akan tulis. Lepas tu saya dekat tapak semaian tu, saya akan tag. Tapi bila tumbuh dia jadi lain. Jadi kalau bahasa kita panggil macam mana Puan Zato?
tanam padi tumbuhnya lalang macam tu. Lalang ya. Macam tapi saya tak share lagi lah dekat Facebook saya tak share lagi. Yang berlaku saya ni pokok terung saya. Saya minta terung tu terung panjang. Yang tumbuh ni terung dia renek-renek besar ni je terung dia. Tapi dia bergugus. Tapi dia bergugus. Saya tu baru first time tengok. Dia kecil je terung dia tapi dia bergugus. Oh, bergugus tu macam dia ada banyak-banyak macam tu. Oh, ya, macam anggur. Dia jambak, dia berjambak. Oh, okey. Saya pernah nampak. Bukan dia mesti warna purple kan? Ya, betul. Tapi dia kecil-kecil. Sangat kecil je. Oh. Lepas tu ada saya semai sawi tumbuh kailan. Okey. Itulah antara cabaran sebabnya kita pun benda tu dari biji benih, macam mana kita nak bezakan pokok? Yelah, betul juga. Itulah antara risiko dia. Lepas tu saya cadangkan kepada yang baru nak belajar menanam, cari memang seller yang betul lah. Memang seller menjual biji benih yang betul. Lagi satu saya nak bagi tahu kepada yang baru nak belajar bercocok tanam, belajar dulu benda yang mudah. Contoh, yang paling mudah hidup sawi, bayam, kangkung. Campak je hidup. Oh, itu paling mudah. Bayam, kangkung. Itu paling mudah. Tak payah nak semai tempat lain, sapu je hidup. Itu paling mudah. Paling senang. Itu untuk menaikkan semangat. Jangan tanam yang susah dulu. Memang terus drop tak hidup, memang campak tepi belah. Memang takkan tanam lagi. Kita mulakan benda yang mudah untuk menaikkan semangat kita. Wah, rupanya tangan aku ni tak panas. Tangan aku ni sejuk. Orang kata tangan panas lah, tangan sejuk lah. Kalau Puan Zatul, apa cabaran Puan Zatul semasa berkebun secara hidroponik ni? Apa cabaran yang Puan alami? Kalau yang menggunakan yang hydropot yang saya kata tadi tu, cabaran dia yang mula-mula ialah dekat kawasan perumahan saya ni elektrik selalu terputus. Kerana saya menggunakan tenaga elektrik untuk menggerakkan motor, untuk menggerakkan air baja tu. Jadi bila terputus, kalau lama memang kering lah air dalam tu, semua dalam tangki tu je. Dia tak naik ke rak-rak tingkat-tingkat tu. Tapi boleh manual tak? Manual siram boleh tak? Kalau Puan Zatul manual siram, takut tak dia boleh. terlebih air. Pasal dia memang dia akan flow sendiri. Air tu bergerak dan akar pokok tu akan serap baja daripada air yang mengalir tu. Jadi kita tak boleh nak siram-siram macam tu je. Tapi adalah solutionnya dah kemudian. Saya dapat solutionnya untuk mengelakkan berlaku perkara tu, kita boleh guna tenaga solar. Oh, tenaga solar. Okey. Jadi motor tu digerakkan oleh tenaga solar lah. Tengok dah sangat teknologi dalam, walaupun berkebun je pun memang ada apa tu orang kata injection daripada teknologi yang ada ni. Sebenarnya semua orang boleh berkebun kan. Okey, kita ada ni daripada Puan Nur Aini. Okey, Puan Nur Aini adalah sahabat saya yang memperkenalkan Kak Zatul sebenarnya, juga pesara guru. Okey. Puan Zatul ni pakar menjahit juga. Okey, saya nak matchkan something kat sini. Puan Farhana kita punya naib pengerusi Kelab Wanita Ikon Johor. Beliau yang suka bercucuk tanam dan sebenarnya pakar menjahit. Dan kita pun ada Puan Zatul yang pakar dalam hidroponik dan juga menjahit. Dan saya pula tak pandai menjahit, tak pandai bercucuk tanam. So apa benda yang kita boleh kaitkan kat sini? Macam adakah orang-orang yang teliti lah, yang saya rasa kalau kita belajar daripada karakter kan, kita ada banyak karakter kita sebagai wanita ni kan, ada macam suka yang kita panggil macam mana macam saya lah, saya suka masak macam benda yang tak payah nak teliti lah, yang tak payah nak kita halusi dia kena macam leceh-leceh kan macam tu. Tapi macam Puan Hana suka menjahit dan bercucuk tanam.
Puan Zatu pun sama, menjahit dan bercucuk tanam. Ada kena mengena tak dekat sini? Bila kita kata maksudnya orang yang bercucuk tanam ni mesti orang-orang yang memang kerjanya teliti, suka perkara yang macam kecil-kecil tu, yang bukanlah kita nak kata remeh-temeh, tapi macam benda yang halus-halus tu nak kena dibuat. Puan Farhana rasa ada kena mengena tu tak ada? Ke siapa-siapa je boleh? Sebenarnya malas nak cakap. Siapa-siapa je boleh bercucuk tanam. Sebenarnya sesiapa pun boleh. Yang penting dia minat je. Nak mencuba, minat. Lepas tu dia bila minat ni, bila minat je masa tu akan ada. Bila masa tu akan ada je, benda tu akan buat lah. Dia yang penting hati kita nak dengan tak je pada saya lah. Sebab saya pun dulu pun tak minat. Seriously. Memang tak pandang langsung. Tapi semenjak ni dia boleh suka pula. Bila kita minat, bila sebenarnya macam ni, bila saya nak cabar diri saya. Saya cabar diri saya buat benda tu. Jadi insya-Allah saya boleh buat. Puan Zatu, kalau saya memang suka sambut cabaran. Kalau orang lain kata tak boleh buat, saya kata apa sebab? Kerana semua kita sama je. Allah bagi kita cukup sifat. Cuma sekeping hati itulah. Yang itu je yang menentukan. Sama ada kita ni nak buat atau tak nak buat. Berusaha nak belajar atau tak nak. Kerana saya pernah buat kelas secara hidroponik ni. Yang paling simple sekali tahu Kak Yan. Iaitu tanam toge. Oh, okey. Tanam toge paling senang. Saya tanam dulu masa sekolah. Okay. Tanam toge ni saya kata ambil je segenggam kacang hijau tu. Rendam malam ni, pagi besok cuci, kemudian letakkan dalam tapis plastik tu. Letak dalam tu, kemudian mula-mula kita toastkan, lepas tu masukkan dalam bekas plastik yang bertutup, tapi mesti ada lubang sikit lah untuk udara masuk. Masukkan dalam tu setiap hari pagi sebelum buat kerja apa-apa, tengok dia dulu. Basuhkan dia, toast masuk balik dalam bekas. Betul. Tengah hari toast, cucikan, toast masuk balik. Dia tak boleh terendam. 3 hari dah boleh masak. Puan, saya nak tanya Puan. Kenapa kalau saya buat toge, dia panjang, dia tak gemuk pendek? Kenapa dia macam panjang gitu? Silap dia kenapa, ada cahaya ke? Itu ada cahaya. Dia tak boleh langsung kena cahaya. Dia mesti dalam gelap betul-betul. Berapa hari? 2 hari? 2 hari dia dah jadi? 3 atau 4 hari itu kita dah boleh gunakan. Ada ke saya ada juga Google. Dia orang kata kalau untuk dapatkan toge yang gemuk pendek tu nak kena ada ubat, ya ke? Ya. Yang ada ubat dia ada kena spraykan dia punya penggalak tu. Dia memang yang ini orang yang buat yang selalu banyak-banyak tu, dia memang kalau kita minta sikit dia bagi. Dan itu selepas kita dah cuci waktu pagi tu, kita toastkan. Sebelum kita masukkan ke dalam bekas dia semula, kita spraykan dengan ubat tu. Jadi dia boleh gemuk lah. Itulah ubat tu lah saya nak cari, tak jumpa tu. Saya dah pernah cuba tanam toge tu, tapi dia jadi panjang gitu. Panjang tu maknanya dia dah terlebih masa dan juga dia ada cahaya masuk. Lepas tu kalau kita nak buat yang toge besar tu pakai kacang soya, konsep dia sama ke? Ya, sama. Memang senang sangat. Kita boleh buat kelas kan? Boleh buat kelas, kita panggil Puan Zatut untuk mungkin kita ada beberapa tanaman, kemudian kita boleh kategorikan lah secara dengan tanah, secara hidroponik. Berapa kos dia kalau kita katalah seorang wanita ni dia kata saya nak cuba buat hidroponik yang bayam, sawi, kailan, yang senang tu, yang 3 tu contoh, dia daun. Anggaran kos untuk hidroponik. Kalau nak buat hidroponik yang itu saya galakkan dia menggunakan media bekas
botol air yang 1.5 liter tu. Kan situ banyak, biasa senang dapat. Botol air yang 1.5 liter tu kita akan kerat. Maknanya itu kita gunakan bahan yang terpakai kan. Bahan terpakai kita boleh gunakan. Dan kita mungkin memerlukan span, apa tu? Span yang macam cuci pinggan yang warna hijau tu. Tapi kita beli yang dalam bentuk yang besar sikit yang kita boleh potong-potong untuk buat tempat letak. Dan juga kita perlukan sabut kokopit, sabut kelapa tu. Itu saja. Oh, lepas tu benih. Benih tu kita belilah dekat nursery. Benih boleh beli. Tapi itulah macam Puan Fana kata tadi tu, janganlah tak kenal. Jangan tak kenal. Kalau boleh kita nampak biji-biji benih tu macam mana rupa dia. Janganlah kata nak beli kangkung, orang tu kata, yang ini kangkung. Kita tak kenal kangkung tu macam mana biji benih dia. Tak jadi juga. Kalau saya memang tak tahu tu. Okey, itu sebabnya kalau kelas tu kita perkenalkan dulu bentuk-bentuk biji benih tu. Jadi senang nak beli. Okey. Kalau kita ada kata lah. Jadi untuk memulakan buat hidroponik tu bagi yang simple, dia boleh beli baja AB yang dah siap bancuh. Dia ada botol 500 ml. Dia ada 1.5 liter pun ada, tapi untuk mula tu kita boleh beli tu dalam RM20 lah. Satu set tu 15 ke RM20. Yang lain-lain tu sabut tu nursery ke macam mana Puan? Sabut? Sabut tu kita boleh beli dekat nursery. Dia ada paket, dah pack kecil-kecil pun ada. Dalam RM3 macam tu je. Okay, RM20, RM3. Baja AB tu dalam baja AB tu lah RM20 tu. Okey. Baja AB RM20, sabut, kemudian botol-botol yang terpakai, kemudian kita perlukan macam span yang cuci pinggan tu lah, yang buat filter apa tu, aquarium tu. Filter aquarium, okey, faham. Dia ada yang warna hijau tu ataupun warna putih untuk tapis air aquarium tu. Okey, faham. Itu baru RM3. Dalam RM30 tu dah modalnya dah boleh dah. Kak Ina tulis dah ni Okey, baja AB, botol 1.5 liter, sabut, anggaran dalam RM30. Untuk anda yang wanita kat sana yang nak mulakan hidroponik, yang duduk dekat taman, tak ada tanah kan Puan, anggaran dalam RM30 dah korang boleh bertanam. Set boleh cucuk tanam. Dan botol-botol tu kita boleh sangkut, buat penyangkut ikat, letak dekat tepi pagar je. Jadi kita tak perlu letak dekat tempat di bawah. Ya, betul. So kita dah boleh lagi satu saya nak bagi tip. Saya nak bagi tip untuk mengelakkan dia berkulat, spray dulu botol tu, jadi cahaya tak masuk. Jadi botol tu tak berlumut. Spray betul tak? Ya. Jadi betul, ada kan? Juga yang kreatif, botol-botol tu dicat berbagai warna, jadi dia sebagai hiasan juga. Ya, betul. Sebenarnya fungsi dia supaya air tu, air baja tu dia tak berlumut. Jadi yes, betul. Jadi kita luar tu kita cat dulu, kita spray dulu. Okey. Kita ada seorang lelaki yang memberi komen dekat sini. Masya Allah. Azran Nash. Alhamdulillah ada rahmat di sebalik pandemik. Isteri saya ada juga isi masa lapang, dia mengait, knitting, dia buat mengait. Saya rasa Farhana pun pandai kan? Kan? Mengait saya terkait nanti lain. Tak boleh. Saya Puan Zatu pandai mengait? Mengait? Memang boleh mengait, tapi macam bila dah berumur macam ni kan, mengait tu dah tolak tepi lah. Yelah macam nak kena mata semua kan. Mengait tu dia memang perlu
Dia perlukan teliti. Nak buat tali air tu aja pun 5-6 tali, 5-6 tu saya dah bosan lah. Dan memang tak boleh. Memang tak boleh dah. Bagilah orang lain. Saya memang tak boleh. Maksudnya Cik Azran Nash ni dia seorang lelaki yang prihatin dengan isterinya kan. Prihatin maksudnya tengok apa dia punya hobi baru isteri dia. So untuk Puan Farhana dengan Zatul, ada tak dapat galakkan dari suami sewaktu kalian berkebun ni? Pandangan ataupun apa nak cakap sumbangan daripada suami yang bergelar suami. Contohnya dalam anda punya hobi baru untuk minda tenaga semua ni dalam berkebun. Ada tak? Ataupun macam ni? Kalau saya lah, kalau saya dia bantu jugalah kadang-kadang kita minta dia macam nak alih-alihkan guna tenaga dia lah kan. Yang nak alih-alihkan benda-benda pasu ke apa tu memang kena tenaga lelaki lah. Macam nak buat. Tapi tolong bercucuk tanam? Tolong bercucuk tanam sekali? Saya ada part saya, dia ada kebun dia. Dia tak kacau. Kalau kita boleh tahu apa pokok-pokok yang suami tanam dan apa pokok-pokok yang Puan Zatul tanam? Saya lebih kepada itulah sayur-sayuran, pokok-pokok renik yang di keliling rumah sajalah. Suami saya tu dia ada kebun dia lah dekat luar yang dia tanam pokok nangka, pokok yang besar-besar ni lah. Ada durian? Ada durian Musang King tu ada tanam tapi belum dah buah. Farhana pula? Sokongan suami dalam bila anda bercucuk tanam? Kalau macam saya, dia memang sokong 100% sebab dia tahu kalau bini dia sibuk kat kebun tak akan pergi mana-mana. Jadi dia tahu dia selamat. Dia selamat. Kalau balik kerja, dia memang akan cari saya kat kebun. Dia tak ada pergi lain. Dan saya dah nampak, dia tengok saya, dia mesti cari saya kat kebun. Dia tahu itulah tempat saya, itulah tempat release station saya, itulah kawan saya. Jadi dia rasa lega. Dia tahu bini dia tak akan pergi mana-mana. Jadi dia dah lepas. Dah tak ada fikir dah pasal bini dia, tahu bini dia gila kat kebun. Dah sempoi je dia kata. InsyaAllah. So sebenarnya dari hari ni pun bila Kak Yan berada dengan Farhana dengan Puan Zatul kan rasa sendiri pun teruja nak cari dah bahan-bahan ni tadi untuk start bercucuk tanam. Boleh insyaAllah. Boleh. Sangat boleh. Sangat. Yes. Terima kasih banyak bersama kami malam ni. Sebagai kesimpulan untuk kita nak ajak ramai wanita dekat luar sana. Kejap Kak Yan. Kak Yan minta maaf over sikit. Saya nak ambil peluang ni, saya nak share tip untuk tanam kunyit. Sebab ramai yang fail tanam kunyit sebab bila terus tanam kat tanah, isi kunyit tu akan busuk. Sampai kiamat pun dia tak akan hidup. Oh, okey. Pergi cari kunyit yang dia punya pilihlah kita pilih dia banyak tampuk. Dia banyak tampuk. Dia banyak tampuk tu pilih. Lepas tu bila balik ambilkan satu macam mangkuk ke tupperware ke. Letak tisu dulu, tisu dapur kita tu. Okey, kita renjis. Okey, letakkan kunyit. Kita susun kunyit kita tu. Lepas tu kita lapik lagi tisu 2-3 helai. Lepas tu kita spray. Setiap pagi spray sampai dia dah tumbuh baru alih ke tanah. InsyaAllah. InsyaAllah mesti hidup. Sebab daun kunyit ni sangat penting. Kadang-kadang sebab selai pun nak kena pergi kedai jauh. Duit minyak dah berapa? Betul tak? Macam serai, kunyit, daun pandan. Itu semua wajib ada kat rumah dan benda tu sangat senang. Itu saya tip. Kalau tanam ikut tu insyaAllah memang boleh hidup. InsyaAllah. Boleh praktikkan lah. Cuba buat. Tanamlah kat pasu. Walaupun rumah taman boleh tanam pasu. Dapat 2 pasu pun dah muai dah. Terima kasih petua-petua yang ada ni kan. Kita akan expand lagi. Kita akan mungkin cerita lagi di minggu-minggu yang akan datang tentang bercucuk tanam. Mungkin tajuk kita lebih kepada rahsia-rahsia ataupun tips-tips
certain pokok ni kan. Menarik sangat. Okey, Puan Zatu silakan beri kesimpulan hari ni kan, apa yang Puan Zatu nak sampaikan kepada wanita-wanita kat luar sana yang mungkin nak mengisi masa mereka dengan perkara yang lebih berfaedah, yang boleh orang kata apa tu, kita punya minda pun bergerak, kita punya fizikal pun berpeluh, sihat kan. Silakan Puan. Okey, kepada semua wanita yang mempunyai ruang. Dia kalau tak ada ruang tak boleh juga. Ada ruang, walaupun masa kita boleh curi-curi masa macam mana pun nak buat. Kerana bertanam atau bertani ni walaupun tak ada tanah yang luas, kita tetap boleh setidak-tidaknya macam Puan Farhana kata tadi, kalau setakat nak sehelai, nak guna sehelai daun kunyit, nak kena pergi kedai, nak kena beli, itu saya rasa membazir. Itu benda tu yang kita boleh tanam sendiri. Serai, kita boleh tanam dalam pasu, boleh tanam dalam polybag sahaja. Ataupun periuk yang dah bocor. Ya, periuk dah bocor tu, gunakan, tanam. Okay? Dan yang memang kita nak guna selalu tu memang kita perlu ada di rumah sebagai pokok hidup yang kita kunyit, halia, itu yang semua senang, serai. Dan kalau kita dah lebih-lebih tu kita sedekah dapat pahala. Dengan tak secara langsung kita dapat membantu juga jiran-jiran walaupun kita tak berjual. Macam Puan Farhana kata, kita memberi nanti ada orang membalas. Walaupun kita tak minta, tapi dengan rasa kita kata orang malu-malu alang ke apa kan. Dia kata, orang ni bagi je. Kita ni tak pernah bagi. Dia akan berusaha pula nak bagi apa. Jadi kita menggalakkan juga jiran-jiran kita. Kerana saya di sini selalu juga kadang tanya, bila daun kesum banyak kan, daun kesum banyak saya pun masuk dalam WhatsApp group tu. Okey, siapa nak daun kesum? FOC saja datang sendiri. Macam itulah. Jadi sentiasa kita dapat berhubung dengan jiran-jiran. Ya, mengeratkan silaturahim sama. Okey. Dalam berkebun kita bersilaturahim, tambah pahala kan. Okey. Daripada Puan Farhana, terima kasih Puan Zatu. Terima kasih banyak-banyak. Puan Farhana, apa kata terakhir untuk wanita yang nak berkebun? Kata terakhir daripada saya kepada yang nak mencuba, jangan takut-takut. Mulakan dengan benda yang mudah. Jangan pilih benda yang susah. Mulakan dengan benda yang mudah macam saya sebut tadi, sawi, kangkung, bayam. Tabur je insya-Allah hidup dengan syarat jangan biarkan dia kering macam itulah. Jangan tabur betul-betul tinggal. Mulakan dengan mudah untuk kita menarik kita bersemangat untuk mencuba dan terus mencuba sebab benda tu basic je. Jadi lepas tu boleh macam Puan Tatu tadi cakap, benda yang wajib ada kat rumah. Serai, pandan tu boleh tanam dalam pasu. Sangat mudah hidup sebenarnya pandan ni. Pandan, daun kari. Daun kari tu pun penting. Kadang 2-3 helai je tapi kita beli kat kedai sampai setangkai, lepas tu masuk es box terus kering, lepas tu buang. Betul. Benda-benda basic tu macam terkena kan? Benda-benda basic tu mesti kena ada. Jadi kalau kita nak masak tinggal 2-3 helai je. 2-3 helai je masuk periuk dah settle. Benda pokok pun sihat. Sebenarnya benda pokok hijau kat rumah kita pun menggalakkan oksigen untuk kita. Untuk masa kita kat ruang tamu dekat hall tu kan, bila banyak pokok-pokok gitu, oksigen tu semua bagus untuk kita. Balik pada kita semula sebenarnya. InsyaAllah boleh. Tak ada kata tangan panas, tak kata tangan sejuk. InsyaAllah. Percayalah. InsyaAllah boleh. Kan Puan Farhana, dia tangan malas InsyaAllah boleh. Wanita kita boleh. Don't worry, kita boleh. Ya, kita boleh. Merdeka. Merdeka. Daripada GFM Niaga, macam tak sabar nak buat. Kalau dengan semangat puan-puan semua, memang Kak Ayah pun tak sabar nak cuba. Okey, akhir kata daripada Kak Ayah sebenarnya esok pada jam 10 malam boleh sama-sama kita ke Facebook yang sama.
untuk tajuk Merdekakan Dirimu daripada Datin Sharifah Syawati, merupakan penasihat kehormat Queen, Datuk Nur Maziah, pengerusi Kelab Wanita Ikon Malaysia, dan juga Datin Raja Reza, Timbalan Pengerusi Kelab Wanita Ikon, untuk kita bahaskan dan bincangkan tentang Merdekakan Dirimu. Okey, Merdekakan Dirimu, ramai wanita sebenarnya masih belum keluar lagi daripada mereka punya zon selesa. Mungkin ada yang rasa takut, ada rasa takut nak berniaga, takut nak suarakan, mungkin ada isu-isu dalaman yang mereka terpaksa duduk diam. Okay? So hadirkan diri anda esok Selasa jam 9 malam, 9 malam di FB Live Kelab Wanita Ikon Malaysia. Dan juga di sini Kak Ayan ada sertakan www.kelabwanitaikon.com untuk anda join kami sebagai ahli. Okey, banyak sebenarnya kebaikan menjadi ahli Kelab Wanita Ikon, di mana kita ada bantuan-bantuan seperti Bergenita. Okey, Bergenita ni mereka dapat bantuan tak Puan Zato? Kalau Puan Zato ada rakan-rakan wanita golongan B40 yang kita bantu, dapat gerai burger, dapat bantuan kewangan juga untuk mereka mulakan perniagaan. Okey, dalam Bergenita. Okay, terima kasih semua yang ada hadir bersama. Kejap Kak Yan. Kejap Kak Yan. Saya nak menyampuk kejap. Okay, boleh. Saya seru kepada semua wanita yang di luar sana. Joinlah kami. Joinlah Queen, joinlah bukan sekadar kat Queen Johor. Kita ada satu Malaysia, dekat Melaka ada, Negeri Sembilan ada, Perak ada, Kedah ada. So, jangan risau. Join kami sebab kita ada banyak macam-macam program. Tujuan sebab ada yang kata Queen ni apa? Queen ni Kelab Wanita Ikon Wanita. Kelab Wanita Ikon Malaysia. Okey? Kelab Ikon Wanita Malaysia. Apa Queen ni sebenarnya? Queen ni dia badan NGO. Kita menyediakan pelbagai aktiviti. Macam-macam aktiviti untuk wanita. Untuk motif kita memperkasakan wanita. Hello wanita, wake up. Untuk memperkasakan wanita. Macam-macam program ada, macam-macam bantuan ada. InsyaAllah peluang perniagaan ada. Tak kira siapa awak, siapa kita. Join sama-sama, tak kira sendiri rumah. Tak kira business woman, tak kira siapa pun anda, join kami. InsyaAllah kita sama-sama memperkasakan wanita. Kalau bukan kita menerima, kita memberi. Bukan memberi duit, tapi memberi idea, memberi sesuatu untuk wanita. At least kita menjadi wanita yang bermanfaat untuk wanita lain, insyaAllah. Boleh klik dekat website tu, join kita. InsyaAllah kita sama-sama bantu memperkasakan wanita, insyaAllah. Terima kasih tiada bayaran ni. Tiada bayaran. Ya, okey tambah. Memang free. Tanpa bayaran, tanpa kos terselindung, tak ada. Free sahaja. So, ajak kawan-kawan. Jadi, kalau kawasan tu belum ada, ajak kawan-kawan. Jadi otai kat situ untuk wakil Queen kita kat situ. Untuk guide yang ahli-ahli yang lain. InsyaAllah. Kita sama. Kita satu tim. Kita sama-sama majukan Queen untuk Malaysia. Yes. Puan Zato, ya silakan. Tak ada apa dah rasanya. Saya ni sebenarnya sambil sini memang kita pun ada juga persatuan dekat sini pun. Dalam taman ni pun kita sentiasa menggerakkan kaum wanita. Itu yang sebabnya saya pun melibatkan diri dalam berkongsi ilmu. Ada wanita-wanita yang sekarang ni kan hilang sumber pendapatan. Jadi kita panggil dan tunjuk ajar mereka bagaimana nak menjana pendapatan dengan modal yang sedikit. Setakat ini adalah yang kami boleh bantu dari sini. Alhamdulillah. Bagus, sangat bagus. InsyaAllah. Kita nampak perkataan berkebun ni tu, kita dah habis pun macam tak nak habis. Macam excitement tu masih ada lagi. Dia macam berkebun ni nampak macam simple. Sambung. Dia nampak macam simple tapi sebenarnya dalam. Dia dalam sangat. Banyak lagi, banyak tak share lagi ni. Banyak tak itu share lagi. Baru di luar aje. Ini muka dimah aja baru ni. Ni muka dimah aja ni. Baru nak cakap ni.
Sebenarnya wanita-wanita di luar sana ini adalah berkebun part 1. Okay. Nanti betul juga Puan Zata dan Puan Faranai, sebab daripada beberapa topik kita cerita tadi kan, especially dekat bab petua, bab macam mana nak jana pendapatan, kita boleh kupas lagi secara detail mungkin di hari Isnin yang lain. Okay, insyaAllah setiap hari Isnin jam 10 malam kita akan bersiaran dalam Cream Talk daripada wanita kepada wanita untuk kita kongsikan isi hati, sebab apa yang kita ceritakan ni adalah sesuatu untuk wanita. Walaupun anda bukan wanita, macam tadi ada suami kepada wanita, it's okay. Join kami, kadang-kadang di sinilah anda nak memahami wanita. Okay. So terima kasih banyak-banyak malam ni. Terima kasih yang bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa www.clubwanitaicon.com dan daftar menjadi ahli Kelab Wanita. Bye. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Puan Zatul. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Nur. Kak Nur yang kenal Puan Zatul dan Kak Yan. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.